Pada malam tu kita buatlah satu gondaan. Kita ada nampak satu kelibak terbang ke mana Allahuakbar lah tu. Satu bunyi yang sangat pelik. Sampai kali ni saya tak tahu jawapan. Tiba-tiba saya ada bau yang sangat wangi. Telefon saya terakam sesuatu yang di luar jangkaan, seakan kelibak seorang perempuan. Ada? Tak. Dekat laluan kita tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat malam kepada supporter yang sedang tengok video ni. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi support video Sasuke Hikaru, walaupun konsep dari segi bercerita gini, dan Alhamdulillah part 1 dan part 2 tu dapat sambutan yang sangat menarik lah. Dan sekarang ni adalah part ketiga. Tapi sebelum saya nak teruskan dengan video ni, saya dapat tahu ada di antara supporter Sasuke Hikaru ni menjadi frontliner dalam menangani masalah COVID-19 ni. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih dan saya doakan semoga Allah memberikan kekuatan dan sihat tubuh badan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebenarnya masa ni kita ada dua misi pencarian sebenarnya. Yang pertama adalah misi pencarian arwah Cik Ia di Kuala Kerai. Lepas selesai kita misi pencarian ni, saya bertolak dengan Mak Yu ke Gopeng Perak. Jadi maknanya insya-Allah lepas pada bahagian part ni kita akan buat satu video lah pengalaman ketika misi pencarian arwah Cik Ia di Kuala Kerai itu. Dan bermula pada perjalanan pergi ke Gopeng Perak ni dari Kuala Kerai. Masa tu macam dalam gambar ni macam biasalah gambar yang wajib kita ambil bila sampai di area Gopeng ni, iaitu di kampung Sungai Tik. Masa kita sampai tu, kalau tak silap saya ada satu grup daripada Langkawi, Legenda Masuri Paranormal Crew. Masa tu juga baru pertama kali kita jumpa Legenda Masuri ni. Dan Legenda Masuri ni mana kita pernah bergabung ataupun berkolaborasi dengan Legenda Masuri untuk kita buat satu aktiviti explore di Strawberry Resort Kija, macam dalam gambar ni lah. Kita boleh tengok di antara penduduk kampung situ dan ahli-ahli Legenda Masuri ada, kita duk lepak semua. Dan kita buat perbincangan tentang misi pencarian pada kali ni. Tapi kalau nak tahu misi kali ni abang dia ada buat majlis semayang ajak bersama dengan imam muda. Kenapa yang special ada hari tu adalah kehadiran Mok Muhammad Ashraf ataupun Acak ada juga mari pada malam tu untuk support aktiviti sukarelawan ni lah. Tapi masa petang tu kita tak ada aktiviti benda sebab kita pun nak rehat kan. Masa malam tu kita ada kecil dengan isteri dia ajak kita buat rondaan malam di Gua Kandu, tapi di sebelah belakang. Saya 4 orang je malam tu, saya, Mak Yu, kecil dengan isteri dia. Jadi pada malam tu kita buatlah satu rondaan 4 orang. Dan kita boleh tengok dalam video ni adalah suasana di belakang Gua Kandu. Memang keadaan dia memang sangat-sangat gelap lah. Tapi sebelum kita nak sampai di Gua Kandu tu, kita ada melalui satu jalan. Macam dalam video ni, saya tak pasti video ni selepas ke sebelum. Mana dalam perjalanan tu kita ada nampak satu kelibak. Saya tak pasti kelibak tu dia terbang ke mana, Allahuakbar lah tu. Serang Allah.
Pada kita nampak depan tu tak jauh pun. Mana kita naik kereta, depan tu dia ada macam ada lorong, ada laluan sipang, ada sipang 3 dan benda tu dia menembusi pagar rumah orang ni dan dia lalu gitu, hilang. Mana kita nampak pun separuh badan je. Memang gelap lah masa tu, memang gelap. Benda tu memang hitam lah. Maya dia nampak cuma juga senyap. Jadi malam tu memang rasa setok lah. Jadi masa tu kita buat keras je lah, kerana kita teruskan lah perjalanan. Dan kalau tengok dari gambar ni memang ya Allah, memang jalan sepi ni dengan semoknya belah kiri kanan memang debar lah. Kalau mak ayah bawa kereta pula memang muka dia gitu dah. Wah, rasa takut. Dan masa ni kita duduk betul-betul di belakang gua kandung. Mana belah kiri kita masa tu ada dinding gua apa semua. Dan ada siapa setempat tu saya suruh mak ayah berhenti. Lepas tu saya pun lepas mak ayah berhenti, saya buka cermin. Maknanya berani tak berani. Tapi ya je lah, saya buka je lah. Sebab kita nak buat benda pun, cuma saya nak buat rakaman je lah. Masa tu tak ada benda pun. Cuma ada lepas pada tu, bila saya fokus kamera ni ada di sebelah kiri, tiba-tiba kamera ni dia jadi blur. Blur dia ni blur pelik lah. Masa kita buat rakaman tu lah. Masa tu memang kita tak nampak benda pun. Cuma lepas ada kita buat penelitian masa sampai di homestay tu, dan inilah kamera sepak akang. Boleh tengok dia masa kita tengok tu macam seakan susuk tubuh seorang perempuan yang tua. Allahuakbar lah tu. Mana tu pandangan daripada peribadi saya lah. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Masa tu memang tikar memang dah tutup. Kita buat rekod apa semua tu. Dan lepas pada kita nak sampai dekat belohang ataupun lorong di Gua Kandu tu, kalau perasan saya ada buat video slow motion ni, dan seperti ada penampakan seperti seseorang tengah berlari. Nampak macam ada orang berlari. Masa tu memang kita rekod dan saya perasan benda tu. Tapi kita buat tak tahu gitulah. Dan masa kita lalu kat tengah-tengah tu memang bagi saya memang sangat debar lah. Sebab lepas daripada laluan tu macam dalam video ni, saya stop video ni, maknanya awak-awak macam boleh rasa seakan ada seseorang dan beberapa orang yang berdiri di sebalik semok ni, di sebalik pokok-pokok. Rasa macam ada orang. Mana boleh tengok, saya buat slow motion, rasa macam ada orang. Ada orang tengah tengok kita, maknanya orang tu taklah rasa macam tinggi sangat. Macam orang yang rendah gitu, dia seakan tengok kita. Masa tu lepas tu saya terus tutup tikap. Memang tak berani lah. Ada cerita tentang Gua Mesoh di Perak ni lah, berhampiran dengan kawasan Kopeng ni lah. Jadi kebetulan pula masa kita minum air tu, kedai tu berhampiran dengan Gua Mesoh. Jadi kecil pun ceritalah tentang kejadian-kejadian yang berlaku di Gua Mesoh ni. Yang di antaranya nama Gua Mesoh ni, sebab situ menurut duduk kampung situ, nama ni dibuat selepas seorang ibu mencari anak dia tu sampai kali ni tak jumpa, dan nama orang puan tu adalah Mesoh. Maknanya di gua tu lah hilang seorang budak sekali dengan mak dia, dan tak dijumpai sampailah ke hari ni. Masa tu dah pagi tu kita bertolak sekadar untuk menziarahi, sebab kebetulan memang kita tak ada aktiviti pagi tu. Jadi kita pun buat satu aktiviti untuk menziarah di Gua Mesoh ni. Bertolaklah ke Gua Mesoh ni. Mana kita sampai tu sebenarnya saya tak suka lah. Ada macam ada gua situ, sebab memang penuh dengan hutan, dengan pokok-pokok semua kan, atas bukit itu. Sebenarnya pada malam tu kecil dia ada cerita dah sebenarnya berkenaan dengan Gua Mesoh ni. Di sebelum pintu masuk tu dia ada
macam ada tamang yang dijaga. Maknanya masa ni kita baru sapa di depan Gunung Esor ni, kita nampak macam ada tamang. Sebab sapau-sapau tu memang ada lah sapau-sapau tu, tapi rasa macam dok sabar. Tempat tu lama dah kena tinggal. Kalau boleh tengok ada kawasan di comel apa semua, dengan ada pokok-pokok. Lepas kita melintasi kawasan tamang tu, kalau tengok dalam video ni, depan tu dia macam ada tangga. Masa ni saya pun buat rakaman, Mak Yu pun buat rakaman. Dan rakaman saya masa ni, lepas ada penelitian video, akan ada bunyi, tapi kurang jelas. Tapi bila kita tengok balik video yang Mak Yu ambil, seakan ada satu bunyi yang sangat pelik. Sampai kali ni saya tak tahu apa benda bunyi tu. Bukan Mak Yu yang buat lah, sebab bunyi Mak Yu ni lain, bunyi gini. Tu bunyi Mak Yu, saya tak pasti. Maknanya mungkin situ ada kehidupan ataupun penjaga yang sekadar memberi peringatan bahawa tempat tu ada orang yang jaga, ada benda yang jaga. Saya tak tahu bunyi tu bunyi kuda ke, bunyi harimau ke, saya tak tahu. Jadi lepas pada balik tu ke arena Makjang, kita boleh tengok dalam gambar-gambar ni kita ada buat satu persiapan lah. Sebab malam tu kita ada buat majlis semayang ajak bersama dengan imam muda. Okey, lepas pada kita buat persiapan tu, makna petang tu kita buat satu rondaan lah di pokok besar. Abang acak tu dia khabar, maknanya berkemungkinan tempat ni menjadi tempat persinggahan acak lah. Mungkin acak nak buang air kecek ke. Dan masa kita buat rondaan tu di pokok besar ni, masa ni Mak Yu kurang sihat. Dia nak terima keadaan tu. Dan pada malam tu, macam dalam video ni, ada semayang ajak, boleh tengok dalam semayang ajak apa semua. Dan masa tu juga saya ditugaskan untuk buat makanan pada imam muda dan orang yang semayang situlah. Majlis tu selesai, baris belakang dah. Dan sampailah masa ni, dalam gambar ni, masa gambar ni kita tengah get ready lah. Kita tengah get ready untuk untuk jalankan misi pencarian pada malam tu. Kalau misi pencarian malam ni memang lebih kepada spiritual lah. Lebih pada spiritual. Dan mungkin tengok dalam video ni, masa ni kita baru nak on the way ke Tualang 7. Tualang 7 ni memang bukan tempat-tempat yang orang berani pergi jugalah. Orang kampung, penduduk kampung situ juga, dia beri peringatan lah. Maknanya dia khabar di Tualang 7 ni memang ada penghuni. Jadi kita pergilah ke Tualang 7. Ni kita berada di lokasi Tualang 7. Dan kejap lagi kita akan InsyaAllah saya akan rakamlah sedikit sebanyak. Kita pun masuk jalan ni, mesti dalam video ni kita tengah masuk melalui jalan kebun orang, dalam kebun orang. Tapi kita masuk tu memang ada kebenaran dah lah daripada tuan tanah tu. Dan lepas pada kita masuk tu ke Tualang 7, sampai ke separuh jalan tu, saya rasa macam dok sedap ni, maknanya dok sedap hati. Maknanya bila kalau saya tengok belah kiri ni, saya rasa macam ada orang yang ada, sebab belah kiri ni dia semok. Masa kita nak lalu tu, masa kita berhenti tu, saya rasa macam ada orang, macam ada orang puang. Dia duduk dekat dan dia tengok kita. Dia tengoklah awak-awak ni. Dan pada masa tu juga Mak Yu dan ada beberapa kru lagi lah. Dia masa macam naik bulu roma dan ada bau wangi. Tapi masa tu dia tak khabar lah. Dia tak khabar. Dan masa kita teruskan perjalanan. Masa tu kita teruskan perjalanan sampailah ke hujung jalan tu. Jadi lepas dah kita masuk apa semua tu, sampailah setepat ni abang acak berhenti. Masa tu mana dia berhenti, mana dia tengok atas bawah lah. Lepas tu masa tu abang perasan ada macam depan tu dia ada macam ada lorong bulat. Tapi rendah je lah.
laluan dia ni. Lepas tu dia duduk. Tiba-tiba saya ada bau yang sangat wangi. Masa tu memang masa pelik dah. Dan masa tu Abang Acak tengah duduk. Ada? Dan saya pergi bisik dekat telinga dia. Saya kata ada bau wangi. Dia pun kejut tengok saya. Bau juga ke? Memang bau lah. Memang kita bau jugalah. Bau wangi ni minta maaf lah ni pandangan peribadi saya sendirilah. Seakan bau wangi ni dia seakan macam terbang di bawah angin, faham tak? Maknanya kejap belah kanan, lepas tu kejap-kejap bau depan, kejap belah kiri. Dan dia macam terbang depan muka ni. Sini kuat. Tadi masa belum sampai sini. Belakang aku ni kuat. Tapi pas ini. Awal ni dah ada. Mungkin ada dah. Sebab Abang Acak pun dia kata dia stop lah, kita kena pusing balik lah. Jadi sebab tak boleh ada risiko yang lain yang akan terjadi. Sebab masa tu pun kita memang dah sedar hati. Jadi masa tu misi di Tualang 7 tu terpaksa dibatalkan. Jadi dekat Tualang 7 ni memang saya pun boleh rasa macam memang ada penghuni. Pada malam tu juga saya rasa mungkin penghuni tu ada yang berdekatan sekadar memberi peringatan. Dan kita buat satu misi pencarian lagi. Pada malam tu kita pergi ke pokok besar. Macam dalam petang tadi yang kita pergi itulah. Dan masa kita nak sampai di jalan di pokok besar tu, mana keadaan masa tu memang sama macam dekat Gua Kandu. Memang gelap, memang tak ada lampu, cahaya bolang pun tak ada. Memang gelap, tapi lepas kita parking tu berdepan dengan pokok besar tu, masa tu lepas kita parking dekat pokok besar, kita pun berkumpul ramai-ramai atas jalan ni. Kita kumpul atas jalan sebab kita sekali lagi kita nak buat persiapan lah daripada fizikal dan mental. Selepas beberapa minit sebelum kita nak masuk ni, secara tiba-tiba ada satu bunyi, bukan satu, ada banyak bunyi yang mari dia tu secara tiba-tiba. Bunyi yang sangat pelik. Nak kata burung bukan bunyi burung, nak kata bunyi beruk bukan bunyi beruk. Macam yang anjing pula. Saya tak reti nak kaburkan ni, tapi benda tu memang semua orang dengar. Padahal masa mula-mula kita sampai tu keadaan sangat-sangat sunyi. Sampailah masa tu kita pun nak masuk ke area belakang pokok besar ni, dan kita kena lalu alur sungai apa semua tu. Lepas kita lalu masa tu memang kita duduk rapat-rapat lah. Saya sekalipun keadaan malam tu memang sangat-sangat berjaga-jaga lah, sebab kita nak masuk dalam hutan yang tebal ni kan. Jadi lepas kita masuk tu, dan Deng diberi tanggungjawab untuk jadi leader pada malam tu. Lepas Deng bawa tu, tiba-tiba kita berada di jalan yang mati, jalan mati. Padahal dia 3-4 kali dah dia masuk kawasan tu. Tapi malam tu dia bawa awak-awak ni pergi ke tempat jalan yang mati. Deng, kejap Deng, nyala juga. Lepas pada Abang Acak dia khabar dia duk lopak dekat kawasan lokang tu. Jadi masa tu kita pelik. Memang kita confirm lah, memang kita bukan berada di jalan yang betul lah. Masa tu memang saya boleh mikir dah ya, kena dah kita ni. Tapi masa tu hamba pun baca doa, baca ayat kursi untuk minta perlindungan lah. Maknanya lepas pada kita patah balik, tu kita ada
Tapi sebelum kita nak teruskan perjalanan tu, Abang Acak dia ada perasan macam dia tengok ke arah bawah ni seakan macam dia ada laluang. Kena ke? Sampai sana memang. Yang baru dipenyek kan? Bau dia penyek macam kita Tak terlalu sini. Laluang tu, tapi padahal kita duk lalu situ. Tapi macam dia ada laluang, macam dia orang lalu. Jadi lepas tu pun daripada Abang Acak bawa pergi ke laluang ni, tapi masa hujung-hujung tu kita sampai ada setepak ni. Tapi bila kita tengok tepak ni memang Abang Acak tu dia pelik. Sebab dia pernah masuk kawasan ni 3-4 kali dia pernah masuk, dan dia tak pernah jumpa tepak ni. Tepak ni macam ke orang buat tepak sedang berteduh. Betul yang pelik, sebab dia kata 3-4 kali dah dia masuk, tapi dia tak pernah nampak tepak ni. Dan bila kita tengok potongan-potongan kayu tu memang baru je hok buat, padahal maknanya hok lepas-lepas tu dia masuk memang tak ada. Jadi bila kita tengok dalam video ni, kita boleh nampak tepak ni memang jadi macam tepak persinggahan orang. Dan masa tu juga secara tiba-tiba ada satu bunyi ni seakan anjing. Tak boleh. Tahu mak. Tak. Dekat laluan kita tadi tu. Uish. Sini pegang. Tu belakang kita je tu. Tiba-tiba ada anjing menyalak kat belakang tempat yang kita orang lalu tadi. Bunyinya dari arah jalan yang mula-mula kita sesak ni, kat jalan mati tu. Bunyi anjing situ. Tapi kita duduk kat lain dah. Nyalakkan anjing tu semakin macam kau dekat. Masa saya tengok, saya gabra, masa tu memang saya blank tu masa tu. Rasa takut pun ada. Dah duduk dalam keadaan gitu pula. Benda tu pula macam dia kau dekat. Saya tak tahu benda tu apa benda. Saya tak tahulah anjing betul ke. Maknanya sebaliknya saya tak tahu. Dan lepas tu bila kita patah balik untuk pergi ke kawasan kita parking kereta ni, sekali lagi masa tu kita sesak juga. Kita sesak tak jumpa cari jalan untuk pergi ke pokok besar tu. Dan masa tu juga, masa kita tengah cari jalan, secara tiba-tiba pula telefon saya terakam sesuatu yang di luar jangkaan. Seakan kelibat seorang perempuan. Pisang ni jauh daripada kita. Ni dekat sangat. Tadi lepas kita panjat ni lah, okey. Ibarat dia tu sebelah sana. betul. Apa? Daun pisang. Kita masuk tadi ni. Yang tiba-tiba muncul dekat tengah hutang. Sebab masa tu kita tengah kumpul ramai-ramai. Tapi benda tu kita nampak tu dalam video ni, dia duduk jauh sikit daripada kita. Mustahil kru-kru kita ada kat tu. Dan kru-kru kita juga pada malam tu memang tak ada berpakaian warna gitu. Jadi saya tak tahu benda tu. Saya tak tahu. Tapi dalam video ni kita boleh tengok secara jelas tentang
kelibat yang sepak kita rakam ni lah. Lepas pada lama tu kita dikejutkan dengan kru daripada Legenda Masuri, nama dia Arif. Dia ternampak seakan ada gula-gula berhampiran dengan pokok pisang. Tapi masa tu saya pun ada, tapi masa tu saya duduk jauh sikit. Masa tu awak-awak tu dia tengah riuh lah. Tapi bila saya pergi nampak, saya dah nampak benda tu sebenarnya. Saya dah nampak dan saya buat rakaman. Tapi apa yang kamera saya sepak rakam ni memang bagi saya tak tahu lah. Sebab pada malam tu sebenarnya saya nampak seakan kelibat budak kecil. Di masa tu mata saya nampak dia tu duduk dekat ada satu lorong. Lorong dia tu bawah dia tu sangat bersih, tapi lorong dia macam bulat gitu. Pandangan mata saya pada malam tu macam ada kelibat seorang budak, dia panggil, dia lambai tangan. Dan sebagai buktinya pada malam tu, buktinya dalam video ni ternampak seakan kelibat budak kecil berhampiran dengan pokok. Itulah apa yang saya nampak. Jadi masa malam tu memang rasa tercabar lah. Masa kita tengah rakam pun kita nampak benda-benda gitu lah. Masa malam tu tangan memang ketor lah. Memang ketor gila tangan malam tu. Rasanya pada malam tu memang misi kita gagal. Memang saya sedih sebenarnya. Sebab kita tak boleh nak teruskan misi pada malam tu. Sebab malam tu sangat-sangat berbeza. Sebab mungkin kalau kita teruskan juga mungkin akan ada risiko yang sangat tinggi lah. Fizikal dan mental kami diuji secara jelas dan sangat nyata. Pada keesokan memang saya dengan Mak Yu pun dah bertolak balik ke Terengganu. Kepada semua supporters, awak-awak boleh nilai sendiri pengalaman yang saya kongsikan kali yang ketiga berada di Gopeng ni, sama ada awak-awak percaya ke tak, tu terpulang. Dan itu adalah pengalaman awak-awak SA ketika misi pencarian ni. Benda tu ada depan mata kita, tapi saya tak boleh nak beri satu jawapan. Dan terima kasih kepada supporter yang sudi tengok video ni daripada awal sampai akhir. Dan terima kasih sangat-sangat kepada supporter yang tengok video ni yang dok skip iklan. Memang terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati dan murahkan rezeki awak-awak belaka semua. Amin. InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk saksikan video bahagian yang keempat. Kali terakhir saya pergi ke Gopeng Perak. Dan pengalaman kali yang keempat ni sangat berbeza dan sangat menyerangkan daripada part 1, part 2 dan part 3. Jadi jangan lupa untuk saksikan bahagian 3 ni. Dan insyaAllah bahagian yang keempat akan di-upload di YouTube dengan kadar yang segera, insyaAllah. Jangan lupa support, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.